Dan cerita yang terakhir, insya-Allah Ustazah, pani Ustazah pula share, minta maaf jadi lama Ustazah. Tak apa. Bukan terakhir lagi lah. Kita gila-gila kan. Masa ni di Kuza juga, masa ni periksa final year. Maksudnya ini pengalaman Umi kan. Tajuk kita pengalaman ketika remaja. Final year ada satu subjek ni, pensyarah ni cakap macam ni. Okey, silibus yang masuk contoh muka surat 1 hingga muka surat 20. Jadi masing-masing akan menghafal, contohlah muka surat 1 hingga kita panggil silibusnya 1 hingga 40 contoh. Okey, jadi masing-masing pulun akan baca, hafal muka surat ni ke muka surat tersebut. Tapi ketika itu Ustazah tak boleh hafal, tak boleh baca muka surat 1 hingga 40. Ustazah pergi library, Ustazah tengok orang dah hafal, Ustazah tanya kawan-kawan, dah hafal? Dah baca? Dah. Sekarang ni je tengah panaskan balik. Ustazah tak boleh baca apa-apa. Ustazah baca tak masuk, satu pun tak masuk. Dan ketika itu tinggal lebih kurang 3 jam nak masuk Dewan Peperiksaan. Final. Tinggal lebih kurang 3 jam macam tu. Ustazah balik ke hostel, pergi ke surau, Ustazah buat solat taubat. Ustazah buat solat taubat, minta ampun dengan Allah, buat solat hajat, kemudian baca Al-Quran, kemudian baca Yasin. Ustazah ingat ketika tu menangis-nangis, ya Allah, tolonglah ya Allah, Allahu Akbar. Minta dengan Allah. Masa tu Ustazah pun mula belek, tinggal lebih kurang 2 jam macam tu. Ustazah belek, sampailah ke muka surat yang akhir, yang mana pensyarah kata tak masuk, belakang tu tak masuk. Tetapi yang Allah izinkan masuk muka surat itu saja. Yang depan tak masuk Ustazah. Tapi yang belakang tu, yang mana pensyarah kata tak masuk belakang tu. Selepas tu Ustazah baca, Ustazah pun yang ni je masuk, tak apa, baca. Kemudian bila masuk Dewan Peperiksaan, 80% soalan yang masuk adalah muka surat yang akhir yang pensyarah tu kata tak masuk. Allahu Akbar. Masa tu cerita macam suspend kan Ustazah? Masa tu ramai pelajar kena repeat paper tersebut sebab tak lulus. Sebenarnya ada jenis-jenis pensyarah dia nak tengok ada pelajar ini belajar kerana peperiksaan ataupun kerana ilmu. Kalau kerana peperiksaan, dia akan membaca sekadar yang pensyarah cakap, silibus tu saja. Sama juga pensyarah yang pertama tadi, dia buat test mengejut. Dia nak tengok mana pelajar yang bagi tumpuan dan kefahaman yang Allah berikan ketika belajar. Faham tak maksud Ustazah? Pergantungan kepada Allah dalam tempoh kita menuntut ilmu adalah perkara nombor 1. Walaupun kita bijak, walaupun kita cerdik, walaupun mungkin kita dilahirkan dapat ingatan kuat, sebenarnya itu satu ujian daripada Allah. Kita bimbang, akhirnya kita kurang meminta dengan Allah. Kita kurang merasakan apa yang Allah beri ini datang daripada Allah. Tapi sebab kita 7 keturunan memang bijak-bijak belaka. Contohlah kan, Masya Allah. Kadang-kadang Allah ada hijab sesuatu. Tapi kalau kita faham cara Allah berkomunikasi, sebenarnya Allah nak kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lepas ni Ustazah nak cerita satu pengalaman. Selepas ni lah Ustazah, macam mana saya start masa master dan bagaimana Allah buka jalan. Dan saya pasti Umi kita lagi banyak cerita. Sekadar itu dulu untuk round ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan kathira. Itu perkongsian untuk episod yang pertama, kata Ustazah Asma. Berapa episod ni Ustazah Asma? Itulah sampai Qiyamul Lail. Sampai Qiyamul Lail ya. Nanti insyaAllah Anwar Fatih Tim boleh jadi imam. Alhamdulillah, anak-anak semua dah dengar macam mana nak nuntut ilmu ni kena ada kesungguhan. Setiap orang ada takdir yang berbeza-beza, ya, yang Allah takdirkan kepada diri kita semua. Tapi kita yakin dan percaya seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis baginda, di mana itu adalah doa yang Nabi ajarkan, iaitu Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah kulla qada'in, setiap ketentuan kamu, kulla qada'in qadaitahu li, yang kamu tentukan kepada aku, khaira, semuanya baik-baik belaka. Jadi Umi ni terpaksa lah ni ya, menceritakan sikit sebanyak pengalaman Umi masa remaja. Walaupun Umi percaya mungkin benda tu dah berulang-ulang dah Umi cakap kat Madinatul Hufaz. Betul tak? Nak dengar lagi tak?
nak cari cerita yang tak pernah cerita ni yang susah ni ya. Ikutlah apa-apa yang terlintas ya, insya-Allah. Tadi Ustaz Asma pun dah kata apa yang Allah ilhamkan, insya-Allah. Ada beza sikit cerita Umi dengan cerita Ustazah Asma kita. Tengok ya, Allah Maha berkuasa. Allah ini badi', maknanya mencipta dengan penuh kesenian, dengan penuh kehebatan. Ya, warna-warna dalam hidup ni banyak. Orang ni macam ni, orang tu macam tu kan ya. Sebabnya Masya Allah, Allah terlalu hebat. Jadi cerita Umi ni anak-anak semua, Umi dapat nombor 1 setiap tahun. Ya, masa sekolah rendah darjah 1 sampai darjah 6 rasanya ada sekali-sekala je dapat nombor 2. Allah mudahkan dari segi menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tak ada baca buku sangat, tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk. Ya, senang masuk. Tapi anak-anak kena dengar sampai habis. Allah mudahkan sesuatu, ada Allah uji pada sesuatu yang lain. Umi daripada usia 4 tahun, 5 tahun, Umi adalah seorang kanak-kanak yang dikategorikan kanak-kanak yang sakit. Ya. Sakit tu sampai terlantar dekat atas tilam. Tilam tu Wan dengan Natuk letak tepi tingkap kat rumah kampung kat Jompol tu, Ustaz Asma. Apa yang Umi buat, Umi baring je. Umi pandang je orang kampung lalu kat rumah Umi nak pergi masjid. Kadang-kadang makcik belakang tu tinjau, "Dek, apa khabar dek? Sihat ke hari ni?" Angguk. Umi sangat lemah. Ya, lemah sangat. Bila maghrib je anak-anak, ni umur 6 tahun, 5 tahun ya, berbuih-buih mulut tu macam orang kena sawan. Jadi orang kampung ingat banyaklah cerita kan dia ingat macam ada makhluk halus ke apa kan. Tapi bila umur Umi 7-8 tahun, bawa ke hospital Kuala Pilah, dia cek betul-betul dengan doktor pakar. Okey, akhirnya dapat dah tahu, oh rupanya sakit jantung berlubang. Tapi Allah mudahkan menuntut ilmu. Ya, walaupun banyak tak datang kelas. Ya, banyak ponteng sebab sakit, tapi Masya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama tak akhirnya apa dia? Tadi Ustazah Asma dah sebut, sekarang Umi sebut, ilmu ni hak Allah. Ilmu ni milik Allah. Allah nak bagi pada siapa-siapa, Allah akan bagi. Allah nak tahan daripada siapa-siapa, Allah akan tahan. Merayulah dengan Allah, Rahmanud dunya wal akhirah. Allah yang maha merahmati hambanya di dunia dan juga di akhirat. Ingat anak-anak, kita tak mengandalkan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing. Jangan fikir sebab IQ kita ni bijak sangat, sebab kita genius, sebab ayah kita profesor, sebab mak kita doktor, ya, sebab kita pergi tuition, sebab sehingga kita lupa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, tengok bukti tadi Umi selalu tak masuk kelas, selalu duduk hospital, tapi insya-Allah bila Allah nak bagi, Allah bagi saja. Okey, so Umi pun membesar. Tadi seronok dengan cerita Ustazah Asma duduk kat sekolah-sekolah ya. Mana tadi Asma? Darul Taqwa. Darul Taqwa. Darul Taqwa, lepas tu Darul Anwar. Banyak darul ni ya. Alhamdulillah. Sebenarnya segan nak cerita dengan anak-anak, tapi ya, kalau ni kotak TV, kat bawah ni ada tulis jangan tiru aksi ini. Ya, ini ada satu sudut yang Umi nak ceritakan sebagai pengalaman untuk anak-anak melihat kehidupan ni dengan lebih luas. Ya, boleh kan anak-anak? Jangan pula depan ni cakap, alah Umi pun sama. Jangan macam tu ya. Umi dah cakap ni jangan tiru aksi ni. Ini kehidupan, ini kehidupan. Dan Umi teringat kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam tu boleh terlerai satu-satu. Katalah ikat kat sini kan, terlerai satu-satu tali ikatan Islam. Siapa yang hidup dalam Islam tapi dia tak pernah memahami macam mana jeleknya jahiliyah, macam mana teruknya jahiliyah. Maknanya kadang-kadang ada sisi-sisi yang gelap, sisi-sisi yang suram, sisi-sisi yang kelam dalam hidup kita, tapi menjadikan kita lebih baik. Dan Umi harap untuk orang yang seperti inilah ya, perjalanan hidup dia, pernah buat silap, pernah buat sesuatu yang mungkin kita rasa nak menyebut pun rasa segan dan malu, tapi percayalah Allah itu maha
Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ya, bila Allah mengkehendaki sesuatu, semua tu akan berlaku. Jadi apa yang berlaku pada Umi tu berbeza dengan Ustazah Asma. Ustazah Asma membesar tadi ya. Nampak baik tu Ustazah Asma daripada kecil tu. Tak, nanti kita yang Oh tu belum ni cerita tu? belum. Belum, okey. Umi ni anak-anak okey, sebelum ni cakap yang satu tu, Umi nak buat kesimpulan yang tadi ya. Kenapa antara sebab Allah mudahkan Umi tu dapat senang je belajar. Antaranya ialah kerana doa ibu dan ayah. Bila Umi sakit, mak ayah tu doa ekstra tau. Sebab kita ni sakit. Dah pernah dah umur 5 tahun ke 6 tahun, memang dah tak bernyawa dah, mak cakap. Memang mak kata, dah mati dah, mak cakap. Sebab mak dah cakap dengan orang kampung, maknanya orang yang dekat rumah tu, supaya cakap kat masjid, meninggal dah anak Cik Yam ni. Ya Allah. Masa umur 6 tahun. Sebab itu hari ni, Umi selalu tanya dengan Nabi. Umi selalu tanya dengan Nabi, agaknya berapa tahun yang Allah bagi ekstra sebenarnya, sebab rasa macam dah lama sebab Allah bagi ekstra ya, dah 45 dah umur Umi kan. Rasa banyaknya ekstra tu nak banding dengan tercakap. Itulah. Tapi nak rahsia. Akhirnya. Itulah ya, Allah ilhamkan ya, terlopeh nak cakap kan. Umur 6 tahun lah kalau tak silap Umi, atau 5 tahun memang Wan dah cakap lah orang masjid, meninggal dah nak Cik Yam. Tapi subhanallah, anak-anak sekalian, Allah itu yuhyi wa yumit, yang menghidup, yang matikan. Dia bukan cerita seorang ni ya. Macam mati duduk balik kan, tak. Biasa je. Umi tersedak. Maknanya jantung tu kan terhenti sekejap kan. Lepas tu tersedak, minta air dengan mak. Ya, jadi sampailah hari ni. Sampai hari ni kesan tu sedap tu, Masya Allah, lamanya ya. Sampai umur 45 tahun. Masya Allah. Jadi bayangkan, Umi masih ingat masa dekat deretan kedai kat Kuala Pilah. Masa tu Umi, Atuk dengan Wan, ayah dengan mak Umi kan ya. Anak-anak ni kenal Atuk Wan dan Asma ya. Atuk pun dia kenal. Atuk tanya, Wan tanya kat Atuk, apa sakit anak kita ni? Doktor cakap apa? Atuk tak nak cakap depan Umi ya. Atuk cakap jauh-jauh sikit daripada Umi. Tapi Umi nampak lepas tu Wan pergi belakang tiang dekat satu kedai kat Kuala Pilah. Wan nangis habis-habis belakang tiang tu. Umi tanya, mak kenapa mak? Adik sakit apa? Mak, lepas tu kan Wan kau peluk Umi. Wan kata kau sihat. Kau boleh hidup lama, kau sihat. Dia cakap dekat Umi. Ya, jadi Umi selalu yakin anak-anak, ada benda yang Umi dapat sebalik sakit tu, apa dia? Doa ibu bapa yang lebih banyak kepada Umi. Umi membesar dengan penuh kasih sayang Wan dan Atuk. Wan dan Atuk sangat menunjukkan perhatian, kasih sayang, doa pagi, petang, siang, malam untuk Umi. Kalau Umi gaduh dengan adik Umi, insya-Allah 98% pergaduhan Wan dan Atuk akan sokong Umi. Pernah adik kan? Dia nakal kecil-kecil begitu ya. Ya Allah, adik Ustazah tu sekarang dia jadi pensyarah dah, baik dia kan ya. Tapi masa kecil tu dia dengki sangat dengan Umi. Sebab Wan dan Atuk terlampau menunjukkan kasih sayang pada Umi. Dia tak faham. Sebab apa tunjuk? Sebab Umi ni sakit ya. Tak pernah bersukan. Duduk tepi padang tengok orang main netball. Teringin jadi center ke apa benda apa yang masuk tu, nama apa sampai tak reti main netball. Yang masuk dalam bola tu panggil apa? GS. Apa tu? Goal shooter. JK tak ada goalkeeper. Ada juga tak pandai, Umi tak pandai. Umi duduk kat tepi tu kan, jadi tukang beli aiskrim orang ni. Kan? Macam itulah ya. Jadi sebab itu mungkin kalau tengok Umi pun tak fit juga untuk benda-benda berat. Jadi memang nampak long lie je kan. Orang kata lemah lembut, sebenarnya lemah long lie. Ya, sebab tak biasa dengan benda berat daripada kecil. Tapi Alhamdulillah jantung berlubang tu lepas tu makin membesar, dia tertutup. So kemudian dia pindah penyakit lain pula lah. Rupanya masalah tu pada injak jantung sampailah ke hari ini. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah semuanya atas kehendak Allah ya. Okey, Umi diuji anak-anak pada usia form 1, form 2, form 3, sekolah menengah. Jarang Umi sebut nama sekolah ni sebab sekolah ni sangat baik, sangat bagus. Iaitu, susah nak nyebut ni kan. Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.
Okey, Semak Labu. Semak Labu. Ini antara sekolah yang terbaik lah kat Malaysia ni dulu. Dulu kan memang, sekarang sekolah kluster A rasanya kan. Dulu ada sekolah pertama lah, sekolah agama yang pertama, integrasi untuk asrama penuh. Jadi masuklah anak kampung ni, culture shock kat situ. Ya, sebab apa? Sebab jumpa orang KL dekat Semak Labu. Jadi bila dengar kawan daripada mana? Bandar Tun Razak. Dia kata, wih rasa macam ya Allah, malu nak sebut jumpa. Ya, otak orang ni pun tak betul masa kecil-kecil ni kan ya. Jadi macam kamu awak daripada mana? Macam tu kan. Jadi Umi pun macam daripada Umi sebut bandar, Bahau. Umi tak sebut Jompol. Ya, macam tu lah Umi dulu kan. Dia culture shock lah, ya, culture shock. Tapi Allah uji Umi, anak-anak ingat ya apa tadi yang tulis kat bawah kotak TV tu? Ni bahaya betul ni dia punya cerita ni kan ya. Berdobar ni. Berdobar kan. Allah uji Umi. Sekolah tu campur lelaki perempuan. Jadi ramai lah yang minat. Ya Allah ya. Ini ada anak kecil ada kat sini tu. Tergolak dia dengar. Dia pun tak tahu mak cerita ni. Kan, ya. Jangan ikut dia bantai. Bila ajar kan. Ya, jadi ramai pula yang minat. Agaknya kalau ada lah ya kawan-kawan sekolah Semak Labu yang dengar ya, rasanya macam tahu sangat lah cerita ni kan ya. Dekat sekolah ni, sekolah asrama penuh ni adalah kadang-kadang yang kepala masuk air tu ada kan ya. Jadi yang tingkatan 5, tingkatan 4 tu ada jenis-jenis yang macam tu, dan yang lelaki ni akan letaklah nama top 10 budak-budak perempuan. Dikata budak perempuan tu top 10 lah. Ada dekat dinding-dinding tu. Cari dah dinding mana, sekolah tu banyak bangunan, tak tahu kat dinding mana. Selalu nama Umi termasuk. Main Umi ni. Cerita sama ni. Allahu Akbar. Tapi itu dah ujian untuk Umi. Ujian. Umi suka masuk kelas pagi-pagi. Rangsangan nak masuk kelas tu motivasi apa? Top nak 10 tengok tu. surat dalam kat bawah laci. Ada abang-abang tu bagi surat. Ya. Assalamualaikum adik Nur Hafizah. Allahu Akbar. Ujian anak-anak, ujian. Ya, jangan ikut yang Bona nampak ni. Ya. Ujian. Subhanallah, Umi ada atuk dan awan, mak ayah yang sentiasa memantau anak dia. Pada waktu Umi tingkatan 2, waktu tu Umi agak yang minat tu dah masuk 80 orang dah. Agak lah kan, perasan dia tu ya, sebab banyak surat kat bawah-bawah tu kan ya. Kalau Umi ingat-ingatkan balik kan, yang nulis surat tu ada yang dah jadi somebody dah sekarang ya, tapi kita pun tak pernah lah Berbalas. tak pernah lah maknanya. Tu cerita lama lah kan ya. Ustazah malu. Atuk malu nak cakap kan. Atuk pada satu hari masa Umi tingkatan 2, tiba-tiba kereta MG tu nombor plat kereta tu, kereta Datsun kotak masuk pada hari Selasa. Masuk, lepas tu ada pengumuman Nur Hafizah Musa sudah datang ke pejabat. Ya, ke pejabat. Dia pun takut. Biasanya kan takut kematian kan ya. Dia pasal apa tu pergi. Lepas tu tengok Atuk senyum dengan sangat manis. Manis senyum. Zasmak kena Atuk kan? Kena. Ya, Atuk senyum manis. Atuk kata apa, Dek? Assalamualaikum, Dek. Lepas tu Ustaz pun kata, kenapa bang? Dek, mai sini, duduk sini, Dek. Ni Atuk ya, dia punya psikologi, Masya Allah, TikTok. Ustazah nak tiru macam Atuk dengan Wan. Atuk yang pegang macam ni, Atuk kata, Dek, adik siapkan barang-barang adik semua, jangan ada yang tinggal, Dek. Kenapa bah? Kita pindah. Jadi Ustaz terkejut. Ustaz dah sekolah tempat yang sangat baik dah. Ya, orang lain berebut nak masuk sekolah tu, Abah ni kenapa tiba-tiba pindah? Bah, kenapa bah? Kita pindah, Dek. Ini petunjuk Allah pada Abah. Kita pindah. Ustazah masa tu, Umi kan masa tu anak-anak, satu benda ya kita kena ambil pengajaran juga. Umi tak pandai lawan masa tu. Tak ada lah memberontak. Kan lemah je kan, budak penyakit kan, budak sakit lemah. Dia tak pandai memberontak tau ya. Lembik ya ikut dia Atuk. Atuk cakap apa ikut, Wan cakap apa ikut. Allahu Akbar. Anak manja. Sampai tua ni, kalau Atuk bagi nasihat pada Abi kena Abi kan ya. Atuk bagi nasihat pada Abi, kalau Umi dengan Abi ada gaduh-gaduh,
gaduh juga tau kita orang, ya. Kalau ada gaduh-gaduh kan, jumpa dengan atuk akan cakap, Azhar, Kak Cik ni budak manja. Sebab hubungan kami tu sangat rapat dengan ayah. Jadi atuk cakap pindah, Umi pun ikutlah. Masukkan beg-beg semua sambil nangis-nangis. Sebenarnya terseksa. Ya, nangis-nangis. Lepas tu Umi ingat lagi jumpa Cikgu Sain. Kalau lah Cikgu Sain tu tengok sekarang kan, dapatlah Umi cakap dengan Cikgu Sain yang sebenarnya hari tu Umi tipu. Masa Cikgu Sain tu tanya, kenapa Hafizah nak pindah? Dia kata kan, Umi cakap, sebab Umi tak tahu kenapa atuk pindahkan Umi. Umi cakap dengan Cikgu Sain tu, saya sakit kronik. Mandai kan, padahal tak ada kronik. Dah baca hari ni. Ya, sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Kalau sakit demam biasa, takkan sampai pindah kan. Jadi kena ditambah kronik itu. Jadi sakit tu kronik. Aduh, macam-macam lah kan ya. Hari ni pun kalau tengok PN anak-anak pun misalnya ingat kafarah Umi lah ya. Maknanya dulu-dulu pun mungkin Wan Atuk pun pening kepala kat dengan Umi. Jadi Umi pindah, ya Allah ya Tuhan. Sebulan Umi menangis, sebulan. Tapi tak pandai cakap tidak. Tapi memberontak tu dah mulalah. Sebab tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 adalah waktu di mana remaja tu dia mencari personality diri dia. Dia nak jadi apa? Dia nak image yang macam mana? Dia nak personality yang macam mana? Itu waktu dia. Dan Umi adalah di antara orang yang menempuh dia punya konflik untuk mencari personality tu. Ada orang tak? Ada orang dengan sebab persekitaran apa semua kan, elok dibawa oleh arus persekitaran tu, Masya Allah, bi'as-salihah, Alhamdulillah. Tapi Umi ada culture shock masa Umi form 1, form 2, form 3. So Umi balik rumah, pindah sekolah. Nama sekolah tu, minta maaf lah cikgu-cikgu sekolah tu kalau dengar kan, nama sekolah tu adalah Sekolah Menengah Agama Serting Ulu. Balik kampung. Iya, tapi bila orang tanya, kawan tanya kan zaman tu zaman tulis surat. Ya, apa nama sekolah tu? Umi cakap Sekolah Menengah Agama Serting Tengah. Umi malu nak sebut Ulu itu. Macam tu sekali pikiran Umi tu tak betul. Ya, sampai hari ni surat kawan tak pernah sampai. Ya, agaknya sebab Serting Tengah, sebenarnya Serting Ulu. Malam-malam Umi nangis, lepas tu Umi tak nak makan, ya. Sampai yang ingat ni kan, anak-anak sekalian, Umi duduk dalam bilik gelap. Okey, sudah mula ya, memberontak duduk dalam bilik gelap, nangis-nangis. Lepas tu Kak Lang, yang nama-nama Umi sebut ni Zahasmat kenal semua, insya-Allah. Sebab Zahasmat kenal adik-beradik Umi. Jadi Kak Lang yang duduk kat Mahat Tahfiz masa tu, yang hafaz Quran, datang bawa dulang, letak makanan, letak buah, letak air. Punya baik Kak Lang tu layan adik dia. Datang dengan dulang, bawa datang ni, masuk dalam bilik. Dek makan dek, adik dah lama tak makan. Tak nak makan. Dek, adik nanti adik perut sakit. Memberontak. Nanti perut sakit dek, apa semua makanlah sikit, minum air. Tak nak. Adik nak apa? Nak jadi penagih dadah. Itu ya, jangan tiru aksi tu. Itu jangan tiru aksi ini, ya Allah. Tapi bagi Umi apa dia anak-anak, bagi Umi apa dia, ya Allah kau selamatkan aku, Aku bukan menjalani, maknanya bukan jenis umur 4 tahun hafaz Quran, 10 tahun qiyamul lail, tak. Umi macam tu dulu. Ya, cakap apa nak dia penagih dadah, Astaghfirullahalazim, kata Kak Lang kan ya. Dek kan tu, nak dia penagih dadah lah. Semua orang buat macam ni kat kita kan ya, tak nak dengar pandangan kita mengambil-ambil macam tu. Sekali masuk atuk balik solat maghrib dengan sorban, dengan jubah putih. Aura atuk memang lain macam betul lah. Sebab tu ayah-ayah yang dengar, cari aura tu tuan-puan ya. Sebab dia lain sungguh lah ya. Bila atuk datang, tahu duduk elok-elok, tak jadi penagih dadah. Cancel penagih dadah. Dia ustazah tu ya. Lepas tu duduk kan, atuk macam ni nak duduk macam Asma, ya Allah, atuk pegang tangan macam ni atuk sama-sama sojuk tangan kita ni. Apa ni, pegang tangan, atuk kata, Dek, apa ni, Abah minta maaf, langkah Abah ni mungkin berat untuk adik terima, tapi Abah ni pasal anak-anak, Abah rujuk pada Allah, Abah istikharah, Abah tengok anak Abah yang seorang ni lain nampak gaya ni. Angau lain. Atuk tu anak-anak kalau Umi cuti, ya,
Atuk baca surat khabar, minum teh, makan kuih, semua dekat bawah telefon. Kan telefon rumah kan? Telefon rumah, kat situ atuk duduk. Situ atuk surat khabar. Sebab apa? Telefon akan berdering bila Umi balik. Bila atuk angkat telefon, hello. Sonyap ya orang dalam tu. Ya orang dalam tu cari Umi. Ya, yang peminat-peminat tadi lah. Kan ya? Situ dia boleh share. Faham. Atuk kata, ni pelik ni, ramai pula yang telefon dongang suruh kita sonyap. Atuk kata kan ya? Sebenarnya dia tunggu suara Umi. Kalau Umi kan berancak lah dia bercakap. Jadi atuk dah kenal pasti lain macam ni. Atuk istikharah. Atuk kata, Abah minta petunjuk Allah dia. Abah bukan sendiri-sendiri didik anak-anak. Adik kena redha dengan petunjuk yang Allah bagi pada Abah. Tahu jadi baik lah lepas tu. Yalah baik lah, redha. Baru tahu rahsia bocor. Baru tahu maksudnya Abah tahu. Subhanallah. Jadi Abah tu memerhati. Mak Abah memerhati. Jadi Alhamdulillah. Jadi setahun Form 2 dengan Form 3, setahun lebih, Umi dengan Atuk pergi sekolah sama-sama. Atuk ngajar sekolah tu. Atuk ngajar suam dengan agama Seting Ulun. Selalu Umi kena denda, datang lewat. Kena apa? Kena pusing padang. Sebab dia bukan sebab Umi dah lama siap duduk dalam kereta. Atuk naik kereta je, Abang langsung nak kedayak lah kejap mana. Jadi kan, selalu saya kata dengan Mak, pasal apa adik yang kena dondo? Patut atuk tu kena dondo. Sebab kita dah siap daripada pukul 6.45, atuk selalu. Tapi Masya Allah itu semua jadi kenangan terlampau manis. Sebab tu kalau anak-anak perasan, tuan-puan perasan, Ustazah tak dapat tidak dalam bercakap tentang pendidikan akan sebut nama atuk, nama wan, nama atuk, nama wan. Sebab tak tahu nak cakap dah, besar sangat dah. Itu yang kita nak buat Azasma pada anak-anak. Biar anak-anak rasa kenangan indah sangat. Osah sadap anak-anak. Jalan dengan atuk tiap-tiap hari, pagi, petang. Terlalu tak pernah kelahi dengan atuk. Sepanjang setahun lebih, tak ada bergaduh-gaduh, tak ada sembahang. Elok, harmoni sangat. Sebab atuk terlampau menyayang lah dengan Wan, ya. Baik, so bila Umi mulai menyedari, tak perlu meringkaskan cerita tu kan ya. So bila Umi mulai Allah bagikan memahami prinsip hidup ya, Umi melihat masa silam Umi tu dengan sangat pedih. Ya Allah, aku ni nak jaga ifatun nafsi, macam mana aku boleh tulis surat dengan lelaki, ya Allah, ya Allah. Pedih tau anak-anak. Sebab itu Umi lepas pada Form 5 tu, memang tidak ada sebarang apa pun tulis surat ke apa ke dengan mana-mana lelaki yang bukan mahram. Tak ada. Tak ada cerita minat ke nak ni ke nak kahwin ke, tak ada. Sama sekali tidak. Umi masuk je dekat jodoh, Umi terus pakai niqab, pakai purdah. Dan tak ada siapa kacau. Ya, tak ada apa. Dalam bab jodoh Umi kata apa? Umi akan istikharah macam mana istikharah nyatuk terhadap Umi. Umi akan serah sebulat-bulat je, dah Umi tak perlu nak tanya nak merisik-risik, tak payah. Umi dah terlampau apa? Dah melalui satu pengalaman serik yang amat-amat. Jadi Umi betul-betul lepas pada tu tak ada hubungan dengan mana-mana lelaki, jaga ikhtilat sangat-sangat lah. Ya, memang dah tahu dah semua-semua tu. Tapi saat kepedihan tu anak-anak, Umi belajar satu doa. Dan Umi amalkan doa tu pagi, petang, siang, malam. Merawat kelukaan di hati kerana Umi terluka mengenangkan ya Allah, dalam hidup aku macam tu dulu. Ya, tapi Alhamdulillah semua tu ada hikmah dia. Doa tu namanya adalah Itabul Ghulam. Itab ni maksudnya rintihan. Rintihan anak muda. Jadi ada rupanya doa yang memang diberi nama doa Itabul Ghulam, rintihan anak muda. Ceritanya ada seorang anak muda yang bergelumang dengan dosa satu ketika. Bergelumang dengan dosa, tapi kemudian dia bertaubat dan dia tanya kepada guru dia, apakah Allah menerima taubat dia? Ya, kemudian guru dia bagi nasihat pada dia ini. Kemudian anak muda ini pun berdoalah dengan doa Itabul Ghulam tadi. Itu doa yang dia sendirilah, dia sendiri reka. Ya, di mana doa itu bertujuan supaya Allah menenangkan jiwa dia, bagi dia petunjuk dan tanda bahawa Allah menerima taubat dia. Dia cuma nak tahu tu je. Dia nak rasa selamat, nak rasa tenang bahawa taubat dia diterima oleh Allah. Demikianlah yang Umi rasakan waktu tu. Wahai Allah, terima aku. Aku nak jadi hamba Engkau yang baik. Wahai Allah, ya, aku nak jaga ifatun nafsi, nak jaga kehormatan diri dengan baik. Doanya adalah
tak payah salin sebab Umi dah pernah bagi dah. Kat mana kotak tu? Ya, dah pernah bagi dah. Mesti dah hilang ke apa kan. Dengar dulu dia punya apa ni, intro doa tu. Mungkin anak-anak ada yang beramal ya. Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta zunubi fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu min al ilmi wal Qur'an. Allahu akbar. Wa akrimni bi husni sawti hatta man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasiyul qalbi. Wa akrimni bil rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib innaka ala kulli syai'in qadir. Daripada umur 17 tahun Umi amalkan doa tu. Sekarang lupa-lupa nak amal ya. Dulu amal. Doanya memberi maksud. Tengok ya anak-anak, tuan-puan. Ilahi, wahai Tuhanku, in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi, apabila engkau menerima taubatku dan engkau menghapuskan, mengampunkan dosa aku, fa akrimni ya Allah, maka bagi tanda dengan engkau muliakan aku. Muliakan dengan apa? Bil hifzi wal fahmi hatta ahfaza kullama sami'tu min al ilmi wal Qur'an. Kau muliakanlah aku dengan kefahaman yang baik, hafazan yang mantap, sehingga apa saja yang aku dengar daripada ilmu dan Quran, aku boleh faham dan aku boleh hafaz. Itu tanda. Wa akrimni bi husni saut, ya Allah, muliakanlah aku dengan suara yang lunak. Hatta man sami'a qira'ati, sehingga siapa yang mendengar bacaan Quranku, suaraku, yazdadu riqah fi qalbi, maka akan bergetar ya hatinya, masuk hidayah, jadi jalan hidayah. Wa in kana qasiyul qalb, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang berhati batu. Allahu akbar. Macam kita dengar suara Imam Masjidil Haram, kan ada orang berubah jadi jalan hidayah dengan suara Imam Masjidil Haram. Ada kadang-kadang jadi wasilah, suara orang jadi wasilah hidayah dengan izin Allah. Dalam doa Itabul Ghulam, dia minta, wahai Allah, kau muliakan aku dengan suara yang lunak, yang boleh menarik orang kepada engkau. Wa akrimni birrizqil halal, dan muliakanlah aku dengan rezeki yang halal. Warzuqni, dan kurniakanlah aku rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka dengan seluas-luasnya. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Umi rasa tenang dengan doa itu. Sampai Umi tulis dekat depan. Kan Quran kita kan ada halaman kosong kat depan kan. Kat situ Umi tulis. Anak-anak punya Quran pun Umi tulis. Ya, masing-masing tu Quran banyak. Mesti ada salah satu daripada Quran mereka yang Umi tulis doa tu kat depan. Anak-anak tahfiz Umi dah kongsi kan doa tu kan. Alhamdulillah sebahagiannya sudah hafal. Masya Allah, Umi membesar dengan doa tu. Ya, selalu minta, wahai Allah, bagi aku ya Allah kefahaman yang baik dalam belajar, hafazan yang mantap. Ya, bagi dhabit sikit. Kadang kita orang perempuan ni kurang dhabit ya Ustaz Asma Kita ada alasan sebab beranak. Kan, ni masa bersalin tu rek putui kan ya, macam alasan, tapi kita minta pada Allah bagi kita dhabit, bagi hafazan kita kuat, mantap ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengabulkan ya doa-doa kita itu, doa Umi itu. Dan demikianlah akhirnya barulah maknanya kurang lebih usia 17-18 tahun lah, baru Umi betul-betul nampak apa yang kita nak cari dalam hidup. Dan Masya Allah, pengalaman silam benar-benar menjadi iktibar, sempadan kepada Umi. Dan Umi tak nak anak-anak ikut benda yang kurang baik yang ada pada Umi, jadikan sempadan. Sebab tu kita cakap ni pada anak-anak ni dengan penuh kasih sayang ni. Ya, tak ada sedapnya pun benda-benda tu, kapal-kapal ni langsung tak ada sedap dia. Sebab Umi rasa pahit dan kelat perit dia ketika benda mengingatkan balik, Allah ya Tuhan. Ya, tapi tak apa. Semua tu adalah ketentuan Allah yang insya-Allah membawa natijah yang baik. Dan akhirnya, sebelum nanti Umi serah balik pada Ustazah Asma kita, ada 3 perkara anak-anak kena tengok kat sini. Mungkin kita tak sakit, tak macam Umi masa sakit masa kecil kan, tapi kita boleh usahakan 3 benda ni. Kita minta daripada mak ayah kita, sebab dia punya kesan dia tu sangat luar biasa ya dalam kehidupan. Iaitu pertama, minta doanya.
Macam Umi tu alhamdulillah, sebab sakit tu tak minta pun doa bertimbun-timbun rasanya Tok Wan bagi kan ya. Memang doa sebab anak sakit. Umi jumpa ada kawan Umi, anak dia sakit jantung, dia orang Kedah. Dia menangis kat Umi, dia kata anak dia sakit. Umi tenangkan dia. Umi kata apa? InsyaAllah anak tu akan jadi somebody. Umi kata InsyaAllah anak tu boleh macam-macam. Kenapa? Kita tak sedar ketika mana anak kita bermasalah masa kecil. Anak kita nakal. Kan yang nakal-nakal tu banyak dapat doa ni. Ya, anak yang susah kita nak jaga. Masya Allah, itu adalah foundation yang terbaik untuk anak kita. Apa dia? Masya Allah. Orang kata apa? Untayan doa daripada mak ayah pasti ekstra daripada anak-anak yang baik daripada kecil kan ya. Jadi kita minta doa daripada mak ayah. Anak-anak balik rumah, duduk depan mak ayah, simpuh depan mak ayah. Mak doakan saya, mak doakan. Umi tak pernah tegah anak Umi kalau cakap macam tu. Ada seorang anak Umi lah ya, yang sekolah, bukan yang sekolah sini, sekolah lain ya. Selalu sangat kalau hari Rabu je misalkan cakap Umi doakan hari Rabu, sebab hari Rabu ada bahasa Arab. Ya, doakan. Kadang-kadang ada juga Umi rasa macam nak cakap, iya Umi doakan, tak payah cakap dah. Tapi alhamdulillah masih tahan lagi daripada cakap macam tu. Kenapa? Lebih baik dia cakap macam tu daripada dia tak cakap. Biarlah dia tahu bahawa dia membesar dengan doa mak ayah dia. Cakaplah, minta balik, minta doa. Sampai kita dah tua ni lah. Umi dah tua ni pun dia dilatih-latih telefon Wan untuk cakap, mak doakan ya, mak doakan. Kadang Wan tanya kak, doa apa? Wan tanya kan ya. Doakan untuk semua. Doakan anak-anak mak. Lepas tu Wan, Masya Allah, satu benda Ustaz Asma yang Kak Cik belajar daripada mak Kak Cik kan. Wan, sejadah dia kat dalam bilik tak pernah tutup sejadah. Sejadah tu tak pernah apa? Tak pernah lipat. Sejadah tu memang maintain kat situ je ya. Dan kita jangan lalu kat situ lah, sebab tu sejadah Wan. Tepi sejadah Wan tu ada bantal-bantal, 6 biji bantal. Bantal tu bantal apa? Dulu masa family day, ada satu kakak ustazah buat letak gambar family masing-masing kat bantal tu, kecil je lah ya, kat bantal tu. Jadi bantal 6 tu mewakili 6 keluarga, 6 orang adik-beradik. Jadi kita pun cakap, mak kenapa mak letak bantal ni kat bawah? Wan cakap macam ni, biar situ jangan usik, ada anak omak kat situ. Masya Allah. Ada anak omak kat situ. Omak tak risau dah kau balik tak balik, anak omak ada kat sejadah omak tu. Masya Allah. Omak kalau doa, omak akan tengok, takut tertinggal ada nama anak cucu omak. Semua ada gambar tu kita. Omak kena lupa, jangan kau balik kan Kak Cik, kata mak ustazah. Waktu tu kan Umi rasa macam mana? Ya Allah mak, seorang ibu tu terbaik nak bagi doa pada anak. Belum tentu seorang anak nak bagi doa terbaik untuk mak ayahnya. Masya Allah, itu belajar daripada Wan ya. Jadi minta doanya anak-anak, minta doa, hidup kita akan berubah dengan doa mak ayah kita. Berubah 360 darjah dengan doa mak bapak. Yang kedua nak minta apa? Minta nasihat dia. Yakin dengan nasihat dia. Ya, selalu duduk kat mak ayah. Jangan fikir kita dah ada ilmu, kita hafaz Quran, kita ni besar diri. Jangan. Mak ayah kita lebih hebat daripada kita. Ya, mak ayah kita keikhlasan dia kita tak dapat nak tandingi ikhlasnya dia dalam membesarkan kita. Mak ayah kita adalah manusia yang hebat-hebat tau anak-anak semua. Ya, sangat hebat. Mak ayah kita letak kita kat sini, mak ayah kita sangat hebat. Jadi balik, percaya dengan nasihat mak. Belajar taat kepada mak. Serah diri. Biarlah kita jadi manusia lemah depan mak kita. Tak pandai nak apa? Tak pandai nak mengandalkan fikiran kita sendiri. Kenapa? Sebab kita yakin dan percaya mak kita tu, keikhlasan dia akan menjadi jalan Allah bagi petunjuk kepada mak ayah kita dalam urusan kita. Yang ketiga, minta apa dengan mak ayah? Minta maaf selalu. Selalu minta maaf, minta redha, minta restu. InsyaAllah anak-anak, walau macam mana pun takdir yang kita lalui dalam hidup, tapi kalau kita perhatikan 3 permintaan yang besar ni, ya insyaAllah anak-anak akan mendapat bahagian masing-masing untuk menjadi apa? Ini tagline Madinatul Hufaz, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Jadi itu kurang lebihlah, mana yang baik jadi teladan, mana yang kurang baik jangan tiru aksi ini. Ya, jadikan sepadan ya. Jadi Umi ada bonek cakap tadi ya. Jadi Umi serahkan kepada Ustazah Asma kita untuk berikan ya lanjutan nasihat kepada kita semua
dan seterusnya. Ya, nanti lepas Ustazah Asma sambung sikit lagi, Umi akan buka kepada soal jawab daripada anak-anak dalam 1-2 soalan. Ya, lepas tu insya-Allah majlis kita akan bersurai, dan mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir Ustazah Asma datang di sini. Masya-Allah, ya, kami sangat menanti-nantikan, dan para asatizah memberi semangat. Datang tu pun dah rasa dah lain macam, dah semangat rasanya kan. Jadi kalau dapat bersama-sama berkongsi nasihat tu, lagilah kami berbesar hati. Silakan Ustazah Asma, sambung lagi.